Dan kita teruskan untuk tidak membuang masa. Pembentang ketiga yang bakal menceritakan tentang perkembangan Syiah dan pengalaman menghadapi Syiah di Kedah. Namun pembentang yang ketiga ini, sebelum dia bentang, dia telah pun meletakkan dalam handbag ataupun dalam beg tuan-tuan bukunya untuk tuan-tuan baca. Ini merupakan usaha beliau untuk menyingkap dan melihat betapa bahayanya Syiah dan penularannya di Malaysia. Baik, pembentang ketiga kita ialah Ustaz Abdullah Din yang akan berkongsi berkaitan pengalaman menghadapi Syiah di Kedah. Jadi oleh kerana dah ada bahan ni dan juga sedikit lagi tambahan daripada apa yang dia akan sampaikan, saya kira hadirin hadirat juga masih bersemangat, atau kalau ada sebahagian yang telah pun memejamkan matanya, maka saya mengharapkan bahawasanya panel-panel di sini menganggapkan mereka ini telah mendapat sakinah daripada Allah Ta'ala. Kan di antara kelebihan majlis ilmu, wa nazalat fihimus sakinah. Jadi yang tidur tu kita anggapkan sebagai husnudzan, nazalat fihimus sakinah. Namun tuan-tuan, saya anjurkan atau cadangkan untuk berdoa, kalaulah Allah Ta'ala pilih untuk saya mendapat sakinah, turunkan sakinah tersebut ke dalam hati dan jangan sangkut di mata. Baik, dengan tidak membuang masa, kita mempersilakan Ustaz juga dalam masa 30 minit. Jazakallahu khairan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengacara kita pada petang ini, Dr. Arif, sahabat-sahabat saya ahli panel, seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya nak mulakan sesi yang terakhir lah, yang last. Menjadi pembentang terakhir ni tuan-tuan, lagi sukar lah. Untuk nak tolak sakinah tu susah tuan-tuan kan. Saya nak mulakan dengan pertanyaan kepada tuan-tuan yang telah mengikuti perjalanan program seharian hari ini. Kita dengar dah 3 panel daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Thailand, juga daripada Iraq yang datang ke negara kita tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan rasa bahaya tak lagi Syiah ni? Bahaya. Jawab macam tak bahaya ya pun. Saya tidak pasti tuan-tuan rasa bahaya ataupun tidak. Itu soalan pertama. Soalan kedua saya ialah, saya bagi 3 pilihan kepada tuan-tuan. Satu, tuan-tuan setuju tak kita anggap Syiah ni hanya mazhab sahaja, perbezaan dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tahulah, saya untuk tahu jawapan apa, tuan-tuan jawab. Soalan kedua saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita katakan Syiah ni kafir, setuju tak tuan-tuan? Tak sambut juga. Sesat? Yang mana satu, sesat atau kafir Syiah ni? Sekarang ni tuan-tuan, okey, boleh buka slide. Slide saya mudah ya. Saya nak mulakan dengan kata-kata seorang ulama kita yang sangat terkenal, Syekh Abu Zur'ah Ar-Razi. Ulama ni tuan-tuan, dia bagi kaedah mudah sebab kita tak mampu nak membelak segala hadis Rasulullah. Baca Quran, orang Melayu ni baca Quran sedap pada Arab ni, tapi tak faham. Jadi Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, ini kaedah penting yang sebelum kita balik kita peganglah kaedah ni betul-betul untuk menyelamatkan akidah umat Islam, menyelamatkan sumber yang paling penting dalam ajaran Islam, iaitu katanya, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kaedah penting tuan-tuan yang kita kena faham. Apa kata Abu Zur'ah, kalau kamu jumpa
mana-mana tuan guru, Pak Kiai, ubahlah nama apa pun tuan-tuan, serban besar mana sekalipun, ubah labuh mana pun yang dipakaikannya, tapi dalam ajaran, ceramah, penyampaian yang disampaikan, dia menyentuh mana-mana individu para sahabat Rasulullah SAW. Intiqas ni maksud dia, bukan maki lagi tuan-tuan, baru memperlekeh, memperkecil Muawiyah, Amr bin al-As, atau mana-mana sahabat Rasulullah, maka kamu kena cam dia itu bukan orang Islam, dia itu orang panggil zindiq, nak merosakkan ajaran Islam. Ini kaedah penting ya, umat Islam di Malaysia masih lagi duduk bertapi-tapi dengan golongan Syiah ini, sehingga kita keliru fatwa Syekh Azhar. Sekejap lagi ada ustaz tok guru di sana kata Syiah ni mazhab sahaja, sampai kita tak boleh nak letakkan suatu pendirian yang jelas terhadap Syiah. Syiah masih pergi haji lagi, pergi Mekah lagi. Ini semua adalah bentuk-bentuk kekeliruan yang timbul sebab kita tak pegang kaedah yang diberikan oleh ulama. Kalau kamu jumpa orang macam ni, cam dia tu sebenarnya zindiq. Kenapa ulama bagi kaedah ni tuan-tuan? Dia sambung, dia kata li anna muadda qawlihi ila ibtalil Quran was sunnah. Kita ni sumber yang paling penting dalam ajaran Islam, Quran, sunnah. Kita ambil yang kedua dulu tuan-tuan. Sunnah, dia boleh sebut sunnah. Sebelum kita nak dengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu mesti sahabat dulu yang kita dengar namanya disebut. An Abi Hurairah, an Aisyah radhiyallahu anha, an semua para sahabat. Mana ada hadis kalau tidak didahului dengan nama para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Betul tak tuan-tuan? Okey, lah tolong yang seterusnya. Okey, tolong pasang satu audio dalam masa sangat singkat, tuan-tuan tolong dengar. Yang biru tu, yang biru. Bukan yang merah, yang biru. Sambil-sambil tu tuan-tuan duk cari tak jumpa pun. Ini pelajar UUM, orang Batu Gajah, Perak. Saya diminta oleh Jabatan Mufti Negeri Kedah untuk menemuramah pelajar ini kerana disyaki Syiah. Kita tak mau tuduh orang Syiah, kita tanya betul ke dia Syiah. Dan pelajar ni mengaku, ya, alhamdulillah, dia kata 7 bulan lah saya masuk Syiah. Pelajar ni tuan-tuan tu bukan nama sebenar lah. Saya tak boleh nak apa-apa, tapi itu budak ya. Tak boleh kan nak dengar suara dia. Untuk pencintaan pula. Adalah pembacaan kalau saya nak tunjuk pun laptop saya kan. Kalau ustaz nak tengok bukti dia apa semua yang ada banyak jugalah. Tapi kalau nak usin ustaz pun saya tak minta lah. Tapi kalau saya nak terang tak pandai lah ustaz lebih baik berdepan dengan ustaz diorang apa semua kan. Itu lebih baik. Okey. Pandangan terhadap sahabat-sahabat Nabi secara keseluruhan lah. Keseluruhan sebab nanti sendiri lah setelah jadi Syiah kan. Sebab bagi saya pun, siapa saya untuk maksudnya terlalu ekstrim untuk melaknat apa semua kan. Kita kena jaga akhlak kita. Tapi itulah bila dalam ceritanya maksudnya Abu Bakar, Umar dan Uthman, maksudnya diorang berpura-pura maksudnya menolong Nabi, maksudnya sedangkan dalam hati diorang ingin macam mana? Mungkin hati Nabi lah, macam itulah yang diorang. Itulah yang diajar di sana pun. Maknanya Umar, Abu Bakar ni maknanya bukan masuk Islam betul ya. Pura-pura je tu. Yang tentu diterima. Setakat ni boleh mengikut penceritaan pada awal sampai akhir ke. Saya tak tahu kenapa dia boleh tu kan. Tapi saya nak cerita pun tak banyak. Sahabat-sahabat lah. Sahabat-sahabat lah. Ada yang cukup lah. Okey, cukup dulu dekat tu. Ada lagi yang lain cuma saya tinggalkan dengan masa yang tidak cukup tuan-tuan. Kalau lah tuan-tuan dengar jelas tadi saya tanya pelajar tu apa akidah dia sekarang setelah 7 bulan masuk Syiah terhadap Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dia kata para sahabat-sahabat Nabi ini, Abu Bakar, Umar dan Uthman ini sebenarnya berpura-pura menolong Nabi sedangkan dalam hati dia orang ingin mengkhianati Nabi SAW. Saya tanya dia percaya ke tak? Ya, dia kata saya boleh terima, cuma saya pun tak tahu kenapa saya percaya, dia kata. Ada satu lagi rakaman tak sempat dah saya nak tunjukkan tuan-tuan, panjang ni, sejam saya rakam semua ni.
tuan-tuan akan dengar kejutan. Saya tanya Abu Bakar macam mana? Abu Bakar kafir. Umar macam mana? Umar kafir. Kamu yakin Abu Bakar kafir? Naam. Dia yakin Abu Bakar kafir. Umar kafir? Ya, yakin. Ini belajar kita tuan-tuan. Saya bimbang jadi menantu tuan-tuan. Kita boleh gelak dalam dewan ni, tapi kalau jadi menantu kita suruh macam mana? Belajar ni UUM, budak batu gajah Perak tuan-tuan. Okey. Cukuplah. Yang ni saya nak beritahu tuan-tuan. Balik-balik kepada kaedah yang diberi oleh Abu Zur'ah Ar-Razi. Patah balik satu slide. Kalaulah tuan-tuan bayangkan, kalau inilah generasi yang akan lahir di kalangan masyarakat Islam, kita biar Syiah ni berkembang, maka lahirlah golongan yang tak percaya kepada para sahabat Nabi. Abu Bakar kafir, Umar kafir, semua para sahabat tidak boleh dipercayai. Hadis boleh pakai tak tuan-tuan? Hadis boleh diamalkan dalam masyarakat umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita buka Bukhari, Bukhari mengambil daripada para sahabat. Mana ada hadis ambil daripada para sahabat? Ambil daripada Abu Hurairah, mengambilnya daripada Aisyah, semua yang dilaknat oleh Syiah. Maka akan tertolak Bukhari sebab Bukhari ambil daripada para sahabat. Muslim akan kita kena buang tuan-tuan, tak boleh pakai juga sebab juga mengambil daripada para sahabat. Kutubus Sittah sebutlah kutub apa pun yang namanya hadis, maka akan tertolak jika kita biarkan perkembangan dan penularan Syiah di negara kita. Abu Zur'ah Ar-Razi kata tadi tuan-tuan, li'anna mu'adda qawlihi ila ibtalil Qur'an was sunnah. Quran kita yang kita duk baca tu tuan-tuan, siapa kumpulkan? Abu Bakar yang mula-mula mengumpulkan Al-Quran atas cadangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Lalu dia lantik Zaid ibn Thabit jadi ketua Suruhanjaya pengumpulan Al-Quran, dibantu oleh beberapa orang sahabat. Terbukulah Al-Quran. Di zaman Sayyidina Uthman kumpul kali kedua. Sampai hari ini kita panggil mushaf apa tuan-tuan? Uthmani. Kalau bagi dia dah sampai ke peringkat macam budak tu tadi. Semua generasi kita kata Umar itu kafir, Umar Abu Bakar pun kafir, munafiqun belakang, Uthman pun munafik juga. Quran boleh pakai tak tuan-tuan? Tertolak. Sebab tu ulama bagi kaedah supaya kita faham. Kalau kita berlembut dengan Syiah ni duk azam mazhab saja, akhirnya akan tertolak dua sumber yang paling penting dalam ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah. Kalau Quran dengan Sunnah dah tak boleh pakai dalam masyarakat Islam, apa nak tinggal kat kita tuan-tuan? Habis, runtuh semua agama ni. Sebab tu kalau orang tanya saya, Syiah dengan Wahabi mana bahaya? Saya kata Yahudi orang bahaya sikit daripada Syiah. Yahudi boleh bunuh orang Islam, tapi dia tak boleh buang Quran dengan Sunnah dalam hati umat Islam. Tapi siapa masuk Syiah tuan-tuan, tuan-tuan tak usah duk bawa Bukhari, tuan-tuan tak usah duk bawa Muslim, bawa lah kitab apa pun. Mereka bukan pakai kitab tu, mereka tolak. Sebab ni akidah para sahabat ni sangat penting. Sebab tu kita orang panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu siapa? Sahabat. Sebab itulah akidah kita sangat sensitif dengan para sahabat. Mana-mana sahabat Rasulullah tidak boleh disentuh kehormatan mereka. Kulluhum udulun bita'dilillahi wa rasulih. Ini kaedah penting tuan-tuan. Tapi kita tinggal sekolah tak mengajar dah mustalah al-hadis kecuali budak KAA. Budak sekolah agama saja yang ni tak ada filter seperti yang disebut oleh ucap yang menyampaikan ucap sama tadi. Penting kena kembalikan semula ilmu Islam. Jangan rasa pendidikan Islam ni tak penting. Penting yang amat sangat. Tapi cukuplah saya nak urai panjang lagi masalah pula. Okey, next. Okey, ni contohlah pengalaman saya bertemu tuan-tuan. Saya bawa keluar dalam surah abang bekas pengarah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang Syiah. Saya tuan-tuan kalau pengarah JKR tak apa. Kalau pengarah JKR ke apa gitu kan, jabatan apa lagi, ini masalahnya dia pernah jadi pengarah Jabatan Agama Islam. Tu saya mau masuk surat khabar, bila keluar surat khabar ni tuan-tuan, dia tuduh saya Syiah. Ya Allah, bab muka saya kat depan tu. Yang sebenarnya Syiah bukan saya, bukan satu lagi Islam. Tu yang saya tutup lah muka, takut besan siapa-siapa pula tak lagi. Ini masalah. Saya pergi jumpa, saya nak pasang seorang masa ada beberapa minit lagi ya. Tak sempat saya nak tunjuk banyak lagi.
Malam ni pergi Bukit Beruntung, saya nak ceramah panjang ni tuan-tuan. Malam esok di Sungai Merak, masya-Allah. Okey, cukuplah tu bekas pengarah yang saya jumpa ceritanya panjang. Okey, next. Okey, ni dari sudut kekeluargaan dalam umat Islam di Malaysia. Nak rasa bahaya tak bahaya, tuan-tuan dengar pengalaman daripada Cikgu Safiuddin bin Syafi'ah. Ni nama benar, guru di College Vocational Arab. Rumah dia duduk depan Talun ni Kedah. Kahwin, Allah takdirkan kahwin dengan isteri yang berfahaman Syiah, guru bahasa Inggeris sekarang ni di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Pendang, tanpa saya menyebutkan nama sekolah, takut kena saman. Okey, dah. Kahwin sampai 3-4 tahun kahwin, tak tahu kata isteri dia Syiah itu kuatnya taqiyah. Tis'atu a'syar ad-din fit taqiyah. Itu stop kita. Kiai kita bagi tahu tadi 9-10 agama ni bohong, tipu. Suami dia pun tak tahu. Sampailah satu ketika bila dia dipostingkan, dia dan suami dia ni dipostingkan di Perlis, Indra Kayangan. Sekarang ni Darus Sunnah, saya takut jadi Darus Syiah nanti. Sebab saya duk tengok yang duk tiup Mahlah Hasan di Kedah tu banyak pelik R kepala. Okey. Jadi bila sampai di sekolah tu, kebetulan pula tuan-tuan, pengetua sekolah tu Syiah. Pengetua pula. Jadi bila kena sekufu pula kan, jadi dia mulalah berani bercakap dengan kawan-kawan dia, cucu sana perang. Tajuk Syiah ni nak kenal mudah ya. Dia suka bincang tajuk kritik sahabat. Mula dia perang Siffin, perang Jamal sebelum tu. Itu isu yang mereka cukup pakar. Boleh cam kan, bukan payah mana pun. Senang kan. Okey. Jadi bila jadi isu kat sekolah, sampai satu peringkat orang dah asal suami isteri dia Syiah, mengadu kat dia lah, kata isteri dia Syiah, Cikgu Safiuddin bini hang Syiah. Bertanya dia tak percaya. Okey, pasang suara dia tak dengar. Kisah Cikgu Safiuddin. Yakin saya tak percaya. Kemudian daripada hari ke hari berlakulah benda-benda pertengkaran kan. Benda bila dah ada apa, tak sefahaman ni, dia tak senang duduk lah. Bila kita tengok semayang tak betul, suami dia bertanggungjawab pada isteri dia, semayang tak betul ni kita nak tanggung. Kemudian akidah kepercayaan, dia kata sahabat-sahabat berat, sahabat-sahabat utama Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman adalah murtad selepas Rasulullah wafat. Sahabat-sahabat ni murtad. Kemudian isteri Rasulullah, Siti Aisyah, dituduh ibu berzina. Allahu Akbar. Jadi pelaku pertengkaran ni sampai pangkat. Kalau nak cerita pun Cerita je. Kita tak boleh terima, kita tahu akidah dia salah. Dicakap benda-benda yang macam tu. Pelaku pertengkaran bila dia kata sahabat murtad, Siti Aisyah ni berzina dan sebagainya, kita dah tak bersabar. Kita tahu benda tu tak betul. Kita menanggung orang yang mempunyai akidah yang salah. Macam-macam tekanan lah kan. Jadi jangan nasib baik tak masuk balai polis lah. Saya pun ayun tangan kanan, nasib baik tak kena musuh dia, kena lindik konflik. Patah jari kelingking. Yang Alhamdulillah tak dapat cuti 3 bulan. Masalah sangat menceburui kita hari ini kan. Ini pengalaman peribadi cikgu ni. Saya orang ni saya cerita ni. Tak ada jom pergi rumah saya nak bawa ke tempat cikgu ni. Okey, kita tuan-tuan bila tengok kisah ni, kita boleh jadikan bahan untuk bila kita gelak ketawa. Tapi kalau kena kat kita macam mana? Benda ni kena lawak ke tuan-tuan? Dah. Benda ni serius. Bila dia confirm isteri dia Syiah, dia nak tanya isteri dia, apa pandangan kamu terhadap Abu Bakar? Bini dia kata kafir. Orang Kedah kan, dia kena kata kafir. Umar, iya kafir. Aisyah bukan ummul mukminin, dia kata ibu penzina, ummuz zunah. Dia kata kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang dia kata saya hilang sabang Ustaz, angkat tangan, tumbuk bini dia. Mujuh tak kena. Dengan saiz badan dia tu tuan-tuan, kalau kena macam mana? Cara saya tak apa lah. Kalau cara tu kena mampu.
Okey, akhirnya tuan tak boleh hidup dah sama suami isteri sehingga bercerai lah. Itulah jalan yang ada di negara kita, cerai. Talak satu. Kita ingat selesai dengan perceraian. Dah. Anak ada 3 orang. Kecil. Mahkamah memutuskan hak hadanah penjagaan kepada 3 orang anak itu diberikan kepada isteri. Yang berfahaman Abu Bakar kafir, Umar kafir, Aisyah ibu penzina. Bahaya ada akidah anak-anak dia, tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan fikir hari. Selang tak lama lepas tu pula isteri dia kahwin pula dengan ketua Syiah Kedah. Jadi isteri nombor 3. Nama Abdullah lah juga. Kalau nikah dengan Abdullah dia tak apa kan. Kalau prebek apa ni general, ada Hauzah di Kedah. Sampai sekarang bahaya lagi tuan-tuan puasa. Kita tak puasa apa lagi. Saya ceramah nak mampir kata tak puasa bahaya lagi. Macam-macam dah kita nak bagi rasa bahaya dulu. Okey, kalaulah ustaz-ustaz Tok Guru kata Syekhul Azhar sendirilah, mai satu orang pemudi depan dia tanya Abu Bakar. Dia kata Abu Bakar kafir. Umar aidan kafir. Wa kafirun man ahabbahuma. Dia kata lagu tu dekat Syekh Azhar. Tuan-tuan agak-agak berubah dak fatwa Syekh Azhar. Berubah tak? Tuan-tuan perlu tanya lagi ke orang ramai, tanya ulama. Orang yang kata Abu Bakar kafir, nak kata Islam ke kafir? Kaedah mudah ya, man kafara mu'minan faqad kafar. Tu kepada orang biasa kita kata kafir, Allah akan kembalikan kekafiran itu kepada orang tersebut. Ini dia kafir siapa dia tuan-tuan? Afdalun nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar tu. Dia kata kafir. Boleh dipertimbangkan lagi orang macam ni tuan-tuan. Kita nak kata ai mazhab. Tak apa dia baru maki Abu Bakar, bukan maki hang. Macam tu. Jadi kena clear tuan-tuan dalam persoalan ni dengan Syiah ni. Ini soal usul. Kalau kita terima Syiah, tuan-tuan tunggulah bukan umat Islam saja dibunuh, Quran sunnah akan kena buang. Okey, saya harap takat saya beritahu tadi ni tuan-tuan boleh rasa sedikit rasa bahaya pun cukup. Okey, sikit lagi. Jadi bab tadi tuan-tuan undang-undang kita ni tak ada fatwa lagi perkahwinan dengan Syiah ni, perlih bawa keluar fatwa kahwin dengan Syiah makruh. Saya dalam sekeras-keras perlih tu buat keluar fatwa makruh nikah dengan Syiah. Ya Allah, macam rokok daun ni dia buat. Mana ada negeri buat keluar fatwa lagi tuan-tuan. Kena buat keluar fatwa lah supaya masyarakat Islam terhindar daripada menikah dengan Syiah ni. Tuan-tuan perempuan mau dapat mentu Syiah. Bukan benda main-main tuan-tuan. Saya buat kerja ni, berapa orang dah telefon, ustaz macam mana ustaz, anak saya nak nikah, berapa banyak tahu tu Syiah. Orang perempuan pula kalau dah cinta tuan-tuan, cinta itu buta, pekak, tulis semua ada kat dia kan. Jadi masalah orang perempuan ni kalau dia nak ke satu orang, dia tak payah dah penuh pujuk lah. Ini masalah orang, kami orang lelaki ni okey lah sikit. Ini masalah perkahwinan dengan Syiah. Banyak ke orang rujuk saya. Letak saya kepada ustaz. Kalau ustaz kata ya, ya. Kalau ustaz kata tidak, tidak. Tentu ingat senang saya nak buat keputusan anak bini awak, anak awak. Okey. Okey, lagi. Satu lagi. Ni satu belum. Patah balik. Ini pun nama dia dekat-dekat lah tu. Ini nama lain lah saya ubah lah. Bahaya. Nak saman saya. Oh, tuan-tuan sekolah tengok kan. Ini ustazah, guru pendidikan Islam yang bekerja dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Kita tak boleh buat apa-apa kan. Bukan seorang, ada ramai lagi saya takkan nak tunjuk semua. Guru pendidikan Islam, kalau guru matematik boleh kira. PJ ke dia lambung bola ke padang, dia tak sempat nak ajar imam 12. Ni masalah ustazah kita ngajak cara ambil wuduk macam Syiah. Saya tanya dia ustazah Syiah tak ada lagi, belum lagi. Macam dia sebut tadi lah, baru tengah mengkaji. Tapi suami dia, lepas itu saya sebut, pengarah salah sebuah jabatan kerajaan dialog. Dia lulusan Universiti Al-Azhar kuliah syariah. Syiah. Saya rakam pertemuan saya dengan dia. Tak ada nak tunjuk tuan-tuan malam ni.
Cukup lagi satu lagi. Ini peguam. Dulu belajar mana? Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Sekolah agama masuk UAE baca buku Dialog Sunnah Syiah. Tu punca dari Dialog Sunnah Syiah. Saya tulis dalam buku tu, penipuan buku Dialog Sunnah Syiah yang saya bagi kepada tuan-tuan perempuan tu. Ikram bagi kita tuan hari ini. Tipu kita hidup, dan kita kadang-kadang ya Allah tak boleh membezakan yang mana betul dan yang mana salah. Ini peguam, saya pergi jumpa adalah dialog dengan yang panjang lebar, tapi peguam, orang kita tertipu dengan ni profesional. Macam mana profesional boleh masuk Syiah? Jadi dia kagum dengan tahap title profesional tu, dia pun lawyer ni. Iyalah dia ma'alim lah bidang dia, tapi dia tak erti bab agama ni. Bab agama, bab akidah, dia kena tanya Datuk Mufti kita. Percayalah kepada Datuk Mufti. Tambah soal akidah. Kita nak baca kitab Syiah, kita apa ada tuan-tuan? Kitab Bukhari kita tak pernah tengok. Rata-rata umat Islam tanya Bukhari, tak tahu dia tahu nasi Bukhari kita tak pernah masak. Ya, hakikat di Malaysia ialah pembelajaran hadis sangat-sangat tidak dititik beratkan. Tuan-tuan tahu di Kementerian Pelajaran, anak-anak tuan-tuan perempuan di sekolah berapa hadis mereka mengaji dalam masa 5 tahun? Tahu tak? Mana tahu, kami cikgu tahu lah, saya guru cemerlang pendidikan Islam. Tingkatan 1 2 hadis, tingkatan 2 2 hadis, tingkatan 3 2 hadis, tingkatan 4 2 hadis, tingkatan 5 juga 2 hadis. Berapa hadis semua kita belajar tuan-tuan? Anak-anak kita 10 cukup kan nak lawan Syiah. Tu yang mai ayah pin masuk, ayah pin main apa-apa jalan sat masuk belakang tuan. Jom masuk, kesian depa ajak dah, kita tak masuk, rasa tak agama. Pasal apa? Bukan Syiah kuat sangat, tapi kita yang lemah dan kita tidak berusaha memperkasakan khusus bidang ilmu hadis sangat penting untuk menangkis ajaran Syiah. Tak kena orang kita sebut jarah wa ta'dil, apa dia tu? Rata-rata masyarakat tak tahu, tidak didedahkan langsung. Dia hujah kita 1 2 hadis, kita hadis kitab Allah wa sunnah Nabi itu dia kena dhaif sebab tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, tidak ada dalam kutubus sittah. Senang dia kata ke budak-budak kita. Okey. Lagu yang terakhir untuk hari ini. Ini ketua Syiah di Kedah tuan ni. Tu gambar dah. Ada apa pesan siapa-siapa? Okey, kita tengok suara. Tak bunyi suara pula. Selain daripada itu, semua para dia ni boleh dia katakan Sahifah Fatimah atau Masa Fatimah itu ditulis oleh Imam Ali sendiri yang direncanakan oleh Rasulullah ialah doa-doa, munajat-munajat dan sebagainya untuk Fatimah amalkan. Bukan doa. Oleh masyarakat tak ada doa, bersama. Ini saya Fatimah atau Masa Fatimah. Istilah kadang-kadang istilah dia. Kemudian Al-Jami'ah. Selain Al-Quran ada 3. Al-Jami'ah, Al-Jafmu, dan satu lagi ialah Sahifah Fatimah. Yang saya sebut tadi itu yang betul. Al-Jami'ah dengan Al-Jafmu ini. Al-Jami'ah yang mengenai tentang halal haram. Quran itu tibyanan likulli syai'. Maka dalam Quran itu iskal. Tak lengkapkan Quran ini, bukan tak lengkap, tetapi ilmu yang menerangkan Al-Quran itu telah Rasulullah suruh kepada ahli tulis dalam Al-Jami'ah. Tulislah Al-Jami'ah. Sumber ahli sunnah tak tahu. Tulislah kerana kita peradaban kita berbeza, tamadun kita berbeza, maka ditulis mengenai tentang halal haram. Okey. Secara detail menafsirkan. Okey, clear tak tuan-tuan penerangan dia tadi? Yang penting saya nak tuan-tuan nak rasa yang daripada sini ni Syiah ni bukan takat sesat kapiang tuan-tuan. Bukan Islam. Laisu minal muslimin. Yang sebenarnya.
Kita dalam akidah kita ini kitab suci lah yang kita percaya, hanya Al-Quran sahaja. Titik, noktah, full stop itu. Tak ada lah kita hadis lain. Ni jenis kitab-kitab yang Jibril bawa mai. Dalam ajaran Syiah tuan-tuan, mereka percaya ada beberapa kitab. Tuan-tuan ingat 3 cukup tadi yang disebut oleh Abdullah Hasan tadi. Tu, kita ada sana. Hafal yang ni. Syiah ni, siapa nak masuk Syiah wajib kena percaya kitab yang bernama Al-Jami'ah. Ada mengaji ke mana-mana nama kitab Al-Jami'ah ni. Lagi nama kitab Syiah yang seterusnya Al-Jafru. Dia ada 2 Al-Jafru ni, Al-Jafrul Abyad dengan Al-Jafrul Ahmar. Ingat Jafru cukup. Susah nak ingat Jafru, buh baris kasrah Jafri. Nah, mudah sikit nak pergi ingat. Al-Jami'ah, Al-Jafru, Mushaf ataupun Sahifah Fatimah. Ada lagi yang lain. Cukuplah yang tuan-tuan ingat. Bawa balik bukai yang hari ini. Tuan-tuan yakin tak orang Syiah kena percaya kitab ni? Ya, tadi dengan Allah Hasan Abang dah sebut, dia sebut tadi terang, clear. Selain daripada Quran ada 3 dia kata. Apa dia? Al-Jami'ah, Al-Jafru, Sahifah Fatimah. Ni wajib percaya dalam akidah Syiah, tuan-tuan. Mana dia ambil ni tuan-tuan? Dalam Bukhari ada? Ke ada dalam Muslim hadis ni? Dah. Okey, buka seterusnya. Slide langsung. Saya nak tunjuk sumber dekat tuan-tuan. Syiah ni dia pakai kitab hadis lain. 4 kitab hadis utamanya. Ni satu. Al-Kafi. Ada 8 jilid, 16,000 hadis. Lagi Al-Istibsar. Man la yahduruhu al-faqih. Tahdhibul ahkam. Ini yang 4 yang pertama. Ada lagi 4 yang lain. Cukup 4 tu tuan-tuan ingat. Ni dari sinilah sumber ajaran dia. Usulul Kafi 2 jilid. Dalam 2 jilid pertama inilah yang akan dibentangkan segala akidah mereka. Kalau tuan-tuan cari dalam kitab lain tak jumpa. Sebab kitab lain fiqh ya. Dalam bab. Okey, tolong tengok dalam jilid 2 apa benda yang dia nak tunjukkan kita. Dia ada bab khas dalam jilid kedua, bab yang ke-97. Dia kata babun. Bab fihi dzikru sahifah wal jami'ah wal jafru wa mushaf Fatimah. Klik tengok ada terjemahan dia di sana. Jadi Syiah wajib kena percaya ni 4 buah kitab. Bab pada menyatakan nak jadi orang Syiah kena percaya kitab. Ni sumber ajaran mereka. Kalau tuan-tuan cari dalam kitab-kitab kita takkan jumpa. Duk baca buku akhirnya aku temui kebenaran, baca buku dialog sunnah Syiah, inilah khulafa ar-rasyidin, tak jumpa. Ni nak kena tengok akidah Syiah, nak rujuk akidah Syiah, kena buka kitab-kitab yang ditulis oleh para alim ulama Syiah, baru jumpa akidah mereka. Tanya dia tak mengaku, kena buka kitab dia. Okey, klik tengok. Okey, pangkat yang bawah sekali itu dia sebut lagu ni tuan-tuan. Lebih kurang saya mata tak pernah nampak nak baca pun. Qala ya Aba Muhammad. Kata Ja'far As-Sadiq kepada salah seorang pengikut dia nak cerita tentang kepercayaan mereka yang seterusnya tentang kitab-kitab karut ni. Dia kata wa inna indana al-jami'ah wa ma yudrihim al-jami'ah. Dia kata kita ni jadi Syiah, kamu kena tahu kita ada satu lagi kitab. Kitab tu nama dia Al-Jami'ah. Kawannya pun terkejut. Wa mal jami'ah? Jami'ah tu apa? Dia pun bagi tahu ni. Tuan-tuan dengar ni dia punya ciri-ciri kitab Jami'ah ni. Yang kalau tuan-tuan bawa nak masuk Syiah wajib percaya kepada benar. Dia kata sahifatun quluha 70 dhira'an bi dhira'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni panjangnya selai-selai tu. Panjang mana? 70 hasta tangan Nabi SAW. Saya ingat tuan-tuan tawaflah satu bangi ni tuan-tuan, terlucut tapak kasut pun tak jumpa pentas besar tu tuan-tuan. Lagi apa lagi dia kata tu? Apa dia, saya pun tak ingatlah. Min imla'i imla' Rasulullah yang imla'kan min fihi. Rasulullah imla' ni mana dia orang tulis, ada seorang baca. Rasulullah baca wa khatti aliyin biyamini, Ali tulis dengan tangan kanan kitab tu sepanjang banyak-banyak 70 hasta panjang kitab tu. Fiha kullu halalin wa haram. Tu teks dia kata apa? Dalam kitab ni ada semua perkara berkenaan halal dan haram, semua ada. Kita duk keliru kata contohnya Cadbury tu depa kata haram. Jakim kata halal, masyarakat tak percaya kat dia. Nak tahu tuan-tuan boleh makan tak boleh makan, cek dalam kitab Al-Jami'ah.
wa kullu syai'in yahtajun nasu ilaihi, dan semua perkara yang diperlukan dalam kehidupan umat manusia ada dalam kitab namanya Al-Jami'ah tadi. Penting tak kita ni tuan-tuan? Penting tak ni? Sangat-sangat penting. Okey, klik satu lagi. Saya nak tunjuk sikit ya. Ni Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah ni dia macam Quran. Ada kita mithlu Quranikum hadha thalatha marrat. Dia 3 kali ganda size yang dipercayai oleh Syiah. Satu lagi, last. Apa minat Uzan? Dia gini noh. Okey. Ni sejarah penurunan Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah ni beginilah ringkas tu saya buat terjemahan ringkas untuk tuan-tuan faham. Dia kata Mushaf Fatimah ni bila Nabi SAW wafat, Fatimah ni dia sedih, dia amat sangat menangis tiap-tiap hari sehingga orang tak mampu dah dengar tangisan dia di kota Madinah. Sehingga Sayyidina Ali membina sebuah rumah di pinggir kota Madinah, nama rumah tu Baitul Ahzan, rumah sedih. Fatimah di situlah nangis seorang-seorang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghantar malaikat Jibril untuk jumpa Fatimah, hiburkan hati Fatimah. Jadi Fatimah ni dia rasa takut. Dan malaikat main duduk seorang-seorang, takut kan, takut. Nabi pun takut. Jadi Ali kata jangan takut. Kalau dengar yang malaikat tu main, kamu dengar yang suara dia, bagi tahu kan. Jadi bila malaikat main, maka Sayyidina Ali pun diberitahu oleh Fatimah. Kata malaikat main dah, dia pun pergi. Dia sembunyi di belakang satu sudut di rumah tu, dia pun salin Mushaf Fatimah tu sehingga terbukunya Mushaf Fatimah tu setebal tiga kali ganda Al-Quran dalam masa 75 hari. Tuan-tuan percaya orang cerita mohon tuan-tuan ni Syiah percaya semua. Saya tanya semua pengikut Syiah di Malaysia. Tuan-tuan buka dalam website penganut-penganut semua percaya. Dan kandungan dia tak sempat lah saya nak cerita kat tuan-tuan perempuan pada tengah hari ini, pada petang ni tuan. Tapi siapa masuk Syiah saya tak tahulah. Kalau ada PhD lempak buang. Percaya cerita buruk ni. Siapa ada MA pun buang-buang lah. Kalau percaya juga dengan cerita karut percaya Al-Jafru, Al-Jami'ah dengan Mushaf Fatimah. Tuan-tuan bertanya daripada mana kitab ni? Dia jawab apa tuan-tuan tahu tak? Jawapan dia kata kitab ni duduk dengan imam yang ke-12 Muhammad bin Hasan Al-Askari di Samurah di Arab, dalam sebuah gua, dalam lubang di sana Sirdab di sana tu. Bila tiba akhir zaman nanti, Imam Mahdi akan bawa semua kitab-kitab tadi untuk diguna pakai oleh umat manusia pada akhir zaman nanti. Saya nak tanya satu yang pengikut Syiah dalam isu ini. Kalau kitab tu penting nak tuan-tuan kitab tu? Ayo sembunyi dalam gua, buat apa? Buat mai lah kami nak tumpang guna. Kalau penting kitab itu, bawa mai lah kami nak guna. Tunggu akhir zaman nak kemat dah, nak buat apa? Ni yang 1000 berapa ratus tahun ni nak guna kitab tu pun tak tahu duduk mana. Duduk dalam gua. Mushaf Fatimah kita nak gunalah juga untuk mengajak kuliah nisa untuk muslimat. Dan kalau ada betul tak tuan? Bawa mai nak sembunyi dalam gua tu. Akidah mereka ni tuan-tuan, kalau betul mereka percaya yang ni terkeluar daripada Islam awal tuan-tuan, tak ada tapi lagi dah bagi. Dan saya yang tanya, dengar dengan telinga sendiri saya, tengok dengan mata saya tidak ragu sikit pun benarlah kata para alim ulama kita ni Syiah ni tuan-tuan, bukan orang Islam. Al-Firyati pernah ditanya oleh seorang anak murid dia, Musa ibn Harun, orang tanya dia, apa hukum amman syatama Aba Bakrin? Hukum orang yang kata Abu Bakar kafir. Dia jawab kafir. Orang tu kafir. Orang tanya dia, kau tu tak puas hati? Dia kata fa yusalla alaih, adakah perlu disemayangkan jenazah dia kalau dia kafir? Nak semayang jenazah dia? Dia kata la, tak perlu semayang jenazah dia. Lalu Musa bin Harun ni ketika dia riwayatkan kisah ini, dia kata aku rasa terpanggil untuk tanya soalan kepada Al-Firyani, guru kepada Imam Bukhari ni. Tanya dia, kaifa yusna'u bihi wa huwa yaqulu la ilaha illallah. Ni nampak macam mana? Dia kata takkan kita nak lempar betul jenazah dia, sedangkan dia juga mengucap kalimah syahadah macam kita. Sebab orang-orang Syiah ni di Malaysia di mana-mana pun dia mengaku kami mengucap kalimah syahadah juga. Qalu amanna billah wa bil yaumil akhir. Dia panggil ulama mukminin yang sebenarnya tuan-tuan. Jadi akhir sekali tu guru dia jawab apa? Walaupun dia mengucap syahadah, tapi bila dia maki Abu Bakar, Umar, Osman dan sebagainya, dia kata la tamassuhu bi aidikum.
Jangan sentuh mayat dia dengan tangan kamu. Irfa'uhu bil khashab, cari kayu, kaih gitu dia kata, hatta tuwaruhu fil hufrah. Biar dia kambing dalam lubang itu cukup. Ni tekan fatwa ulama kita dulu, bila muncul golongan yang mula mencerca memaki hamun para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ini akidah kita tuan-tuan. Jadi saya sudahi dulu sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu khairan kepada pembentang yang ketiga, dan alhamdulillah tuan-tuan, mereka akur dengan masa yang telah ditetapkan. Dan saya kira pada hari ini, pada petang ini kita bertuah kerana bersama kita pakar-pakar yang berbicara berkaitan Syiah. Kalau boleh saya terangkan sedikit di akhir penerangan berkaitan tokoh Dr. Kamaluddin Nuruddin Marjuni, kajian PhD-nya berkaitan Syiah, dan beliau datang kepada kita pada hari ini dengan beberapa buku yang dikongsikan dan tuan-tuan boleh mendapatkannya. Ustaz kita yang akhir tadi juga telah membekalkan tuan-tuan melalui ikram sebahagian besar daripada apa yang beliau perkatakan pada hari ini. Saya kira semua tidak boleh ingat apa yang disebutkan, dan bekalan ataupun oleh-oleh tersebut boleh dibaca yang masing-masing ada dalam beg tuan-tuan. Dan Syekh kita yang di tengah juga, beliau sebenarnya banyak bekerja dengan usahanya, dan kalau saya bacakan kepada tuan-tuan biodatanya, beliau menjadi panel kepada banyak gerakan-gerakan atau aktiviti-aktiviti yang khas berkaitan agama. Antaranya beliau merupakan penasihat khas eksekutif Depo wilayah Patalung, naib jawatan kuasa ahli Majlis Agama wilayah, eksekutif imam, khatib dan bilal. Saya kira 2-3 muka surat ini menunjukkan beliau jazahullahu khairan di atas segala usahanya, di atas untuk menyebarkan agama Allah Ta'ala, dan antara lain usahanya untuk menyekat segala unsur-unsur yang negatif, terutamanya Syiah daripada menular di sana. Baik, saya kira kita sebenarnya sangat kesuntukan masa, dan saya tak tahu apakah boleh lagi untuk kita buka soalan. Kalau saya nak buka soalan pun, saya hanya membenarkan orang Syiah saja yang bertanya. Kerana kita terpaksa untuk berhenti pada pukul 3.50 petang sebenarnya untuk majlis perasmian seminar.